What up guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Ehsan Story. Sebelum itu guys, sebelum kita ke episod yang seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment and share guys. Thank you guys. Okay guys, korang tahu tak kapal selam yang terpanjang dan terbesar dan semua dekat dunia ni? Pada 8 Julai 2022, Tentera Laut Rusia menerima penghantaran K-329 Belgorod, kapal selam berkuasa nuklear yang terpanjang di dunia. Badan kapal kelas Oscar 2 ni guys diberi nama Belgorod, dianggarkan sepanjang 178 meter dan 15 meter lebar, menjadikannya satu-satunya kapal selam kelas Typhoon yang lebih besar. Kalau ikutkan laporan NATO, nama Oscar 1 dan Oscar 2 ni guys ialah siri kapal selam peluru berpandu berkuasa nuklear yang direka di Kesatuan Soviet untuk Tentera Laut Soviet. Dan mula dibina pada 1970-an, 6 kekal dalam perkhidmatan dengan Tentera Laut Rusia, 2 kapal lain dijadualkan dimodernkan sejak sekurang-kurangnya 2017 sebagai projek 949AM. Digelar sebagai projek 949AM untuk memanjangkan hayat perkhidmatan mereka dan meningkatkan keupayaan pertempuran. Menurut Naval News menyatakan bahawa anjakan Belgorod ni guys, anjakan kapal selam Belgorod ni berkemungkinan besar melebihi 19,000 tan kelas Oscar 2 dan lebih besar daripada kapal selam barat terbesar kelas Ohio AS. Kapal selam misi khas ni yang terbaru Tentera Laut Rusia yang digelar 329 Belgorod ni guys, dia telah berlayar buat kali pertama dan dilihat meninggalkan Severodvinsk, itu nama tempat pada 25 Jun 2021. Belgorod ni guys adalah kapal selam terbesar yang dibina sejak 30 tahun yang lalu. Malah ianya satu-satunya jenis kapal selam yang lebih besar dalam kelas Typhoon. Dan kalau korang nak tahu, Belgorod ni guys direka untuk menangani masalah saintifik dan menjalankan operasi mencari dan juga menyelamat. Selain itu, ia boleh digunakan untuk membawa kenderaan penyelamat laut dalam dan kenderaan tanpa pemandu bawah air. Mengikut laporan Naval News, Belgorod ni adalah pengangkut pertama drone bawah air bersenjatakan nuklear Poseidon yang boleh beri serangan balas nuklear kedua di pusat penduduk, bandar utama dan pusat perindustrian berhampiran pantai dan boleh mencetuskan tsunami radioaktif yang cukup dahsyat. Dan menurut sumber, Belgorod ni ia direka untuk membawa kapal selam misi khas Los Harik yang sangat terkelas. Dan The Warzone ada melaporkan Belgorod ni selain dia membawa drone Poseidon, ia boleh berfungsi sebagai kapal induk untuk pelbagai platform pengintipan bawah air tanpa pemandu seperti UUV. UUV ni kalau korang nak tahu adalah kenderaan bawah air tanpa pemandu dan kadang-kala dikenali sebagai drone bawah air. Ia boleh beroperasi di bawah air tanpa menghuni manusia. Maksudnya drone ini dikawal daripada jauh tanpa ada pemandu di dalamnya. Kenderaan bawah air ni boleh dibahagikan kepada dua kategori. Kenderaan bawah air kendalian jauh yang disebut ROUV dan kenderaan bawah air autonomi AUV. Dan UUV ni biasanya digunakan untuk tujuan pengintipan dengan mengetuk atau memotong kabel komunikasi dasar laut. Keupayaan seperti ini sebenarnya boleh membutakan atau melumpuhkan musuh kerana 95% trafik internet global adalah melalui kabel ini, seperti yang disebut oleh Badan Pemikir Majlis Atlantik. Kalau kita lihat penganalisis pertahanan Rusia dan pakar ketenteraan Alexei Leonkov, dia menjelaskan Belgorod ni direka untuk melancarkan drone Poseidon dan pakar dalam misi serangan kedua. Leonkov menyifatkan Belgorod sebagai senjata untuk balas dendam bagi perang nuklear berskala besar dan untuk melancarkan drone Poseidonnya sebagai satu tindak balas pada serangan pertama nuklear yang melibatkan peluru berpandu mudah alih dan peluru berpandu balistik antara benua ICBM. Poseidon ni guys selain digunakan sebagai senjata serangan kedua, ia boleh dikerahkan untuk menentang kumpulan pertempuran antara kapal induk yang besar. Mengikut sumber yang sama juga menyatakan bahawa Poseidon ni dia kelihatan seperti kapal selam robotik dengan diameter 1.6 hingga 2 meter dan panjang yang menjangkaui panjang 24 meter. Ia mempunyai kelajuan tertinggi 100 km sejam kph dengan julat 10,000 km dan juga kedalaman maksimum 1,000 meter. Walaupun drone itu boleh beroperasi pada 50 hingga 100 meter dalam mood kelajuan rendah untuk peningkatan stealth. Keupayaan stealth adalah keupayaan untuk bertindak tanpa dikesan musuh dengan mudah, maksudnya dalam keadaan yang senyap. Poseidon ni guys dilaporkan boleh melakukan perjalanan selama beberapa minggu dalam mood kelajuan rendah untuk mencapai kawasan sasarannya sebelum ia mengaktifkan mood kelajuan tinggi dalam 2 hingga 3 km terakhir ke sasarannya.
Ibaratnya macam Poseidon ni, dia jalan slow dahulu, bila sampai dekat dengan musuh, dia akan on VTEC turbo. Okey, selain kapal selam Belgorod, Rusia ni ada satu lagi kapal selam yang dipanggil Losharik, iaitu kapal selam yang tidak bersenjata. Ia boleh menyelam sehingga 6,000 meter dan dilaporkan merupakan kapal selam tentera laut Rusia yang paling senyap dan paling sukar untuk dikesan. Losharik ni guys direka untuk meletakkan charge kedalaman di lokasi yang tidak boleh diakses, menjalankan pengawasan, memusnahkan kabel dasar laut atau mengetuknya. Selain daripada peranan tersebut, ia juga boleh melakukan kajian dasar laut, menyelamat kapal selam dan juga melakukan operasi-operasi khas. Memandangkan Losharik ni adalah projek yang sangat terkelas, terdapat beberapa butiran mengenai dimensi khususnya. Bagaimanapun, sumber itu memberikan anggaran panjang Losharik ni lebih kurang 69 hingga 79 meter dan dengan anggaran rasuknya itu 7 meter. Ia mempunyai anggaran anjakan sebanyak 2,000 tan, berkuasa nuklear dengan kelajuan maksimum 55 kph dan boleh memuatkan seramai 25 kru dan juga pegawai. So begitulah kisahnya kapal selam terbesar, terpanjang dan segala yang dimiliki oleh pihak Rusia. Sebelum itu guys, kita layan dulu beberapa gambar Belgorod, Poseidon dan juga Losharik. Kita jumpa dalam next episode guys. Jangan lupa tekan butang subscribe. Assalamualaikum.